Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sesi soal jawab ini, ahli parlimen PAS yang memberikan soalan. Siapa lagi kalau ahli parlimen PAS dari parlimen Kuantan yang suatu ketika dahulu pernah menggemparkan seluruh Malaysia. Ya, apabila bertanyakan tentang pakaian nurse yang ketat, sahabat-sahabat semua. Dan apa yang paling mengejutkan dalam memberikan soalan sempat lagi ya berpolitik, tidak habis-habis berpolitik, kaitkan perkataan harapan, janji dan sebagainya di dalam Dewan Rakyat. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan anda untuk mendengar dan juga jawapan padu ya daripada YB Menteri iaitu YB Ahmad Mazlan ya untuk perkara itu. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Jemput Tuan Wan Razali Wano Kuantan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Pat suku lipat. Mohon Menteri jawab soalan nombor 4. Sila Menteri. Hari siang pergi jemputan, hari malam menganyam ketupat. Kepada Yang Berhormat Kuantan, ini jawapan soalan 4. Tan Sri Yang Pertua, kerajaan telah meluluskan cadangan pelebaran lorong tambahan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK yang akan dilaksanakan oleh pihak AFA Prime Berhad, dahulu dikenali sebagai ANIH dan MTD Berhad, selaku pemegang konsesi Lebuh Raya KL Karak. Cadangan pelebaran Lebuh Raya KL Karak dijangka akan dapat menyediakan lebuh raya yang selesa, cepat, mudah dan cekap bagi menangani isu kesesakan yang berlaku pada musim perayaan, cuti umum dan hujung minggu. Projek pelebaran lebuh raya KLK ini akan melibatkan jarak sepanjang 45.3 km dengan kos keseluruhan berjumlah 2.1 bilion ringgit yang dibiayai sepenuhnya oleh syarikat konsesi lebuh raya. Antara skop kerja pelebaran lebuh raya KLK yang bermula dari Plaza Tol Gombak ke Bentong adalah penambahan 1 lorong daripada 3 lorong sahala sedia ada kepada 4 lorong sahala bagi Seksyen 1 dari Plaza Tol Gombak ke Genting Sempah dan daripada 2 lorong sahala sedia ada kepada 3 lorong sahala bagi Seksyen dari Genting Sempah ke Bentong. Skop kerja ini juga akan melibatkan pembinaan sebuah terowong 2 lorong yang baharu bersebelahan dengan terowong sedia ada arah timur. Berdasarkan kajian perunding trafik, level of services dengan izin LOS akan bertambah baik dari LOS E dan F sedia ada pada hujung minggu kepada level of services C, iaitu pada yang lebih baik selepas siap projek pelebaran lebuh raya KLK ini kelak. Ketika ini pihak syarikat konsesi sedang dalam proses untuk memuktamadkan reka bentuk sebelum memulakan kerja-kerja pembinaan fizikal yang dijangka akan bermula pada Januari 2025, 2 bulan lagi. Kelewatan ini disebabkan oleh pertukaran pemegang saham yang baru saja dimuktamadkan. Berdasarkan perjanjian konsesi, tempoh pembinaan pelebaran lebuh raya KLK adalah selama 4 tahun dan dijangka siap pada tahun 2029. Kementerian Kerja Raya juga sedang melaksanakan kajian kemungkinan pembinaan jalan dari Sempang Pelangai Pahang ke Putrajaya. Kajian ini bagi mencari penyelesaian untuk melengkapkan kesaling hubungan lebuh raya lingkaran tengah utama di samping menentukan laluan alternatif untuk mengurangkan kesesakan pada laluan sedia ada dari pantai timur ke pantai barat Malaysia. Kajian telah diluluskan dalam rolling plan keempat dan peruntukan sebanyak 2.5 juta ringgit telah diberi. Kajian ini telah mula pada 12 Ogos 2024, dijadual siap pada 12 Ogos 2025. Terima kasih. Baik, saya jemput Kuantan. Terima kasih di atas jawapan Yang Berhormat Menteri. Merujuk kepada kajian, kemungkinan kajian pembinaan jalan raya Putrajaya Simpang Pelangai tadi, suka saya mencadangkan ianya bukan sekadar laluan alternatif tetapi terus kepada pembinaan lebuh raya. Kedua, sebagai plan jangka panjang untuk kegunaan warga Pantai Timur.
Salah satu punca kesesakan juga berpunca daripada 3 tol yang ada sekarang, iaitu Tol Karak, Tol Bentong dan Tol Gombak. Kerana pengguna terpaksa beratur panjang untuk membuat bayaran. Jadi soalan saya, bagi perancangan jangka pendek, adakah kerajaan bercadang untuk mengurangkan tol tersebut daripada 3 kepada 1 di mana-mana lokasi yang dipikirkan sesuai, juga selaras dengan manifesto PRU 15PH itu sendiri, iaitu pengurangan 18% kadar tol plus dan juga LPT2. Terima kasih. Sila Menteri. Lebuh Raya KL Karak ini beroperasi secara sistem tol terbuka ataupun open system, Tan Sri Yang Pertua. Jadi sebarang penggabungan plaza tol daripada 3 pada 1, ia menyebabkan implikasi pada perjanjian yang telah ditandatangani. Walaupun demikian, kita telah menyatakan tadi bahawa kemungkinan kajian akan mewujudkan satu lebuh raya baru daripada Sempang Pelangai ke Putrajaya. Walaupun demikian, kajian itu dalam masa setahun melibatkan banyak perkara. Antara perkara yang dikaji, kajian guna tanah, sebab melalui hutan simpan kekal. Kemudian kajian sosioekonomi, kajian trafik, sistem pilihan saringan impak alam sekitar dan lain-lain. Kemungkinan ia jika telah dipersetujui akan dibina secara BOT dengan izin build, operate, transfer dan bukan daripada dana kerajaan. Dengan lain perkataan, akan ada lagi lebuh raya bertol daripada Sempang Pelangai ke Putrajaya jika kajian itu menetapkan ianya boleh dilaksanakan. Terima kasih. Baik, saya jemput Bentong. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya telah mendengar jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Jadi saya ada 3 soalan. Yang pertama, jika pihak konsensi yang mengeluarkan modal sebanyak RM2.1 bilion untuk tambahan lorong KLK ini, adakah tol akan dinaikkan? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, bilakah pembinaan ataupun projek untuk lingkaran tengah utama dari Bentong ke Pelangai akan dibuat. Yang ketiga, apakah cara lain untuk mengatasi kesesakan dalam jangka masa pendek ini? Kerana kalau dilihat projek ini mengambil masa 4 tahun. Jadi apakah peranan Israel dalam situasi ini? Terima kasih. Baik, Menteri. 4 soalan Tan Sri. Tak apalah, antara yang saya nak jawab ialah mengenai lebuh raya cadangan Bentong ke Pelangai. Kita telah siap membuat kajian dan kita telah menghantar kepada Kementerian Ekonomi. Jika tidak diluluskan dalam RP5, mungkin akan diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-13 yang bermula penyediaannya pada awal tahun depan, pada suku kedua tahun depan. Mengenai perkara yang kita laksanakan untuk jangka pendek, antaranya ialah kita meletakkan kon yang tertentu, persimpangan Mempaga, Central Spine Road ke pusingan UMRSM Bentong misalnya. Kemudian kita letakkan kon disusur naik ke Genting Highland. Kemudian ada lane channelization atau dengan bahasa Melayunya penjajaran lorong di Plaza Tol Gombak, ya. Kemudian kita tambah lorong tambahan untuk membayar tol di plaza tol yang berkaitan. Selain pada itu, untuk masa depan 665 km ECRL, iaitu kereta api East Coast Rail Link, dijangka akan mengurangkan kadar trafik kenderaan di jalan biasa kurang 30 ke 40%, Tan Sri. Kerana rakyat akan menggunakan ECRL yang melalui Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, ada 21 stesen ya, daripada Kota Baru, Cukai, Gombak, Kelang. Ini semua usaha kerajaan kita untuk membantu rakyat di kawasan yang berkaitan. Terima kasih. Baik. Soalnya
Terbaik itu dia jawapan daripada YB Ahmad Maslan mengindahkan soalan berpolitik, berbaur politik ya daripada Parlimen Kuantan daripada Parti PAS ini yang tidak habis-habis yang seperti yang saya katakan awal tadi, berpolitik sepanjang masa. Itulah tujuan mereka datang ke Parlimen. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye bye.